تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا قد كفاني علم ربي قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري من سؤالي واختياري يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا أنا عبد صار فخري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري ضمن فقري واضطراري يا تواب تب علينا terimalah taubat kami ya تواب terimalah taubat kami ya Allah kasihanilah kepada kami pandanglah kepada kami ya Allah pandanglah kepada kami وانظر إلينا يا إلهي وملكي يا إلهي وملكي أنت تعلم كيف حالي أنت تعلم كيف حالي يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي
به وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيد المرسلين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك وعلى آلك الطاهرين. السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah mengizinkan kita untuk sama-sama dalam mengikuti pengajian fiqhul ibadat menurut mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, dalam amal dan ibadat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua dalam iman dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan semua kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, dalam pelajaran kita semalam, kita telah menyelesaikan daripada syarat wajib salat. Kita dah mengatakan syarat wajib salat. Maknanya apabila cukup syarat ini, maka wajiblah orang itu kerjakan salat. Itu dia. Jadi kalau belum cukup syarat ini, maka belum wajiblah dia itu kerjakan salat. Dan tak berdosa kalau dia tidak salat. Dan kita dah sebutkan dia ada 6 syarat. Yang pertama, hendaklah dia beragama Islam. Jadi kalau orang yang kafir, dia salat pun tidak sah. Dan kalau dia memeluk agama Islam, dia tidak wajib mengqadakkan salat yang dia waktu dia kafir, kerana dia memang kafir. Melainkan kalau orang Islam yang mana murtad, na'udzubillah, keluar pada agama Islam, kemudian dia taubat, dia kembali balik pada Islam. Sepanjang tempoh dia dalam murtad, 10 tahun ke, 20 tahun ke, maka wajib dia qadakkan salatnya, kerana memang dia tu sudah wajib salat sewaktu dia Islam. Tapi dia cari pasal nak pergi murtad, jadi dia kenalah qadakkan balik salat-salat yang dia tinggalkan. Dan kita telah mengatakan juga syarat yang kedua daripada syaratnya wajib salat ialah baligh. Jadi kalau anak-anak belum baligh, dia belum wajib salat. Dia sudah baligh, wajib dia salat. Dia baligh lagi berakal. Itulah namanya orang mukallaf. Mukallaf, orang yang dibebankan dengan hukum. Iaitu 2 syarat, baligh dan berakal. Tetapi ibu ayah walinya, ibu ayah atau datuk neneknya wajib menyuruh anak itu, kalaulah anak itu berakal dan mumayyiz. Mumayyiz itu maknanya sudah pandai makan minum sendiri, dah pandai cebok sendiri, mana sudah berakal. Dah pandailah tu. Maka wajib ibu ayah atau datuk nenek perintahkan anak itu salat apabila umurnya 7 tahun. Dan kalau umur 10 tahun, hendaklah dirotankan anak itu kalau dia tak salat. Itu memang pesanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama, pada umur 7 tahun jangan pakai rotan. Ajak-ajak dia, perintah-perintahkan dia. Kalaulah walinya tidak memerintahkan anak itu salat setelah anak itu
berumur 7 tahun dan mumayyiz yang berakal, maka anak tak berdosa. Tapi wali itu berdosa. Kenapa? Kerana dia tidak mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tuan-tuan ya? Jadi kita mak ayah, jangan kita ala budak-budak lagi. Jangan. Kita dah tahu dia dah berakal dan dia umur dah 7 tahun. Wajib kita suruh dia salat. Tapi umur 7 tahun sampai 10 tahun kira macam training lah, rekrut. Ya. Kita ajak-ajak dia ya, beri dia upah dia, bagi dia coklat, bagi dia gembira lah. Tapi kalau umur dah 10 tahun, kalau dia tak salat, kita boleh rotan dia. Jadi 3 tahun kita bagi dia training. Kalau dah biasa training 3 tahun tu, korang kalau masuk national service pun, rekrut ni tak lama, sekejap je. Tapi kalau dah 3 tahun dah training, dia tak masuk juga, maknanya tak ikut juga, umur 10 tahun, rotankan dia. Tapi bukan rotan nak melukakan dia, cuma rotan nak menakutkan dia supaya dia mengerjakan solat. Itu lebih baik. Kerana kalau anak-anak ini dia punya harapan dia atau tempat pergantungan dia kepada keluarganya, kepada ibu ayahnya. Jangan kita tunggu sampai dia umur 15 tahun. Umur 15 tahun dah besar panjang, dah banyak kawan kat luar. Kemudian kita baru nak kata nak salat. Tak salat mak rotan nanti. Siap dia tak balik rumah dah. Dah dia ada campur kawan sana kawan sini dah tak balik rumah. Na'udzubillah. Ini yang banyak berlaku. Sebab dah liat dah. Orang kata dah keras dah. Kalau kita nak betulkan pokok ni bila tumbuh ni, dia sengit. Kita kena betulkan dia daripada awal. Jangan kita dah besar, dia dah sengit, kemudian kita nak betulkan, patah. Itu dia tuan-tuan ya. Sebab tu Nabi suruh mulakan daripada umur 7 tahun, training. Umur 10 tahun tak buat rotan. Mak ayah yang tak buat macam tu, mak ayah tu berdosa pula kerana melanggar perintah Nabi. Allahu Akbar. Dan syarat yang ketiga daripada wajib salat ialah berakal. Kalau orang gila tak wajib salat ya. Orang gila, orang pingsan tak wajib salat. Mabuk ya, melainkan setelah dia sedar wajiblah dia salat. Dan yang keempat ialah suci dari haid dan nifas. Ialah perempuan dalam haid nifas memang haram salat pun. Tak wajib qada pun ya. Kalau dia qada pun berdosa pada sebagian ulama ya. Dan kalau yang kelima, selama dia punya selamat panca indera. Panca indera itu yang paling penting ialah mata dan telinga. Mendengar dan melihat. Kalau dia buta dan dia tuli, macam mana dia nak tahu dia nak salat? Dia pun tak belajar, dia pun tak tahu. Dia buta, kita ajar dia, dia tak nampak. Kita cakap, dia tak dengar. Jadi dia tak wajib salat. Sebab apa? Dia tidak cukup panca indera dia. Tapi ini kalau buta daripada masa dia kecil atau daripada sebelum dia mumayyiz. Kalau sudah mumayyiz, mana dah dia belajar, dia dah tahu, itu wajiblah dirikan solat. Andai kata kalau dia sihat kembali di umur dia 20 tahun, dah mata pun celik, telinga pun dah dengar. Alhamdulillah, kita ajar dia dan dia bersolat. Apakah wajib dia qada yang 5 tahun yang dia balik tu tak solat? Jawapan dia tak wajib qada. Sebab masa tu dia tidak wajib solat. Itu dah ya. Dan yang keenamnya ialah sampai ajaran agama Islam pada dia. Kalau yang duduk ke tengah-tengah bukit, tengah hutan, manalah nak sampai agama Islam. Jadi dia pun tak tahu apa tu agama Islam. Dia pun tak tahu apa tu solat. Dia pun tak solat. Dia pun tak mengenal Allah. Jadi taklah berdosa. Kenapa? Sebab tak sampai agama pada dia. Lainlah kalau kita pendakwa dah sampai dah ajak dia tak nak masuk Islam, itu dia sudah menanggung dosa dah. Ya. Baiklah, itulah dia tuan-tuan ringkasan daripada pelajaran kita pada hari semalam. Masuk kita pada muka surat 375. Iaitu pada bab yang kedua, rukun-rukun salat. Mereka yang ada kitab dalam tangannya, muka surat 375. Rukun-rukun salat. Definisi rukun. Apa tu rukun? Dalam bahasa Melayu kita diterjemahkan, definisi rukun secara bahasa adalah sisi yang paling kuat dari sesuatu. Rukun tu dari segi bahasa corner lah, penjuru, tiang yang kuat. Yang kuat tu maknanya yang boleh kita bersandar dengan dia.
Kalau kita kata fondasi lah. Ya. Asas. Macam nak buat rumah, dia ada foundation. Asas dia. Itulah nama rukun. Jadi kalau rukun salat, itu mana foundation salat. Asas dia. Kalau jatuh, hilang satu saja, tak sah salat. Maknanya rumah tu tak boleh berdiri. Rumah tu jatuh, sengit. Itulah dia menurut syariat. Makna rukun adalah bahagian dari hakikat salat yang menentukan sah atau tidaknya salat tersebut. Itu cakapan tu betul, tapi agak kita nak jelaskan. Rukun sesuatu yang mesti dibuat dalam solat. Tak buat, tak sah salat. Habis cerita. Itu ada rukun. Jadi ada berapa rukun? Ada 13 rukun. Satu kita tinggal, salat tak sah. Itulah dia tuan-tuan ya. Baik, jumlah rukun-rukun salat ada 13. 13 semuanya. Kita kena tahu 13 ni. Maknanya selain pada 13 ni, dia bukanlah rukun. Bila bukan rukun, makna bukan wajib. Jadi rukun tu makna wajib lah, mesti ada. Jadi rukun dengan wajib, mestilah ada dan makna sama. Berbeza dalam masalah haji dan umrah. Kalau rukun haji sama wajib haji beza. Rukun haji mesti buat. Macam wukuf Arafah. Wajib haji pula, kalau tak buat, sah haji, cuma kena bayar bayar denda. Macam bermalam di Muzdalifah. Jadi kalau bermalam Muzdalifah, dia tak bermalam, sah haji, tapi dia kena bayar bayar denda. Itu beza lah. Dalam bab haji, rukun dengan wajib beza. Tetapi dalam bab solat, rukun wajib itu dialah juga the same thing. Baiklah, jadi 13 rukun solat. Apa dia 13 perkara? Yang pertama, niat. Melakukan solat dalam hati. Niat melakukan solat. Di mana niat itu? Dalam hati. Ya, itulah namanya niat ya. Yang kedua, mengucapkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Itu adalah rukun permulaan salat. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu pada salat fardu. Berdiri tegak, menghadap kiblat. Bagi yang mampulah. Kalau yang sakit, tak kuat, tak boleh berdiri, dia sembahyang duduk. Itu pada salat fardu. Kalau salat sunat, walaupun dia boleh berdiri, tapi dia malas nak duduk. Boleh. Ya, iaitu kalau sembahyang sunat. Sembahyang sunat ringan lah ya. Tapi ni sembahyang fardu, dia mesti berdiri. Kalau dia mampu. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Baca surah Fatihah. Ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin sampai akhir pada Bismillah lah ya. Yang kelima, rokok. Rokok ya, kita bend down kita. Setengah badan kita rokok. Yang keenam, melakukan i'tidal. I'tidal tu kita bangun berdiri pada rokok. Sami Allahu liman hamidah. Yang ketujuh, melakukan sujud sebanyak 2 kali sujud. Jadi itu kita kata sujud pertama, duduk antara 2 sujud, kemudian sujud lagi yang kedua. Dua-dua sujud tu dikira satu rukun lah. Yang ke-8, melakukan duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud. Tu duduk tu wajib, rukun ya. Yang ke-9, membaca tasyahud akhir. Tasyahud akhir tu daripada at-tahiyatul sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tahiyat akhir. Yang ke-10, duduk untuk tasyahud akhir. Duduk itu pun menjadi rukun. Jadi kita tak boleh baca tasyahud akhir dalam keadaan kita berdiri. Tak boleh. Mesti kita dalam keadaan duduk. Ya. Yang ke-11, membaca selawat pada Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tasyahud akhir. Jadi tasyahud akhir, selepas kita baca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selesailah tasyahud. Kemudian kita sambung lagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu rukun yang ke-11. Rukun. Jadi maknanya mesti wajib baca selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-12, mengucapkan salam. Beri salam. Assalamualaikum, beri salam. Salam yang pertama tu wajiblah rukun. Salam kedua tu sunat. Itu nanti yang perinci-perinci itu bila kita sampai pada babnya. Ni kita nak sebutkan saja dia punya skeleton dia punya rangka dia ya. Yang ke-13, tertib pada bahagian rukun-rukun, sebahagian rukun-rukun salat.
Sebahagian ada ke yang tak wajib kita tak ikut tertib? Bukan tak wajib, tapi ada dia punya kelonggaran. Akan kita nanti sebut pada babnya. Jadi tertib ni ialah pada susunan 1, 2, 3. Maknanya dia dah berdiri, dia rokok. Kalau dia tak rokok, dia terus pergi sujud, tak boleh. Dia mesti bangun balik dan dia rokok. Itu mana tertib. Dia kena ikut susunan. Pada sebahagian rukun-rukun salat, sebahagian lah, maknanya pada banyaknya. Yang ada juga yang dilonggarkan itu pada bab nanti kita akan sebut. Habis Ustaz, mana tomak nina? Tomak nina ni dia termasuk di dalam perbuatan rokok, sujud, duduk antara sujud, dan semua perbuatan tu mesti ada tomak nina. Itu nanti dalam setiap dia punya rukun tu akan disebutkan dengan syaratnya ada tomak nina. Jadi tak disebutkan di sini ya. Jadi sini 13 rukun, niat, kemudian di sini dia takbiratul ihram, dia berdiri tegak bagi dia solat fardu, kemudian baca Fatihah, kemudian dia rokok, kemudian dia i'tidal, kemudian sujud 2 kali sujud, kemudian duduk antara 2 sujud, kemudian duduk tahiyat akhir, kemudian membaca tahiyat akhir, kemudian membaca salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengucapkan salam, dan kemudian tertib. Itulah dia tuan-tuan ya. 13 rukun solatnya. Jadi kalau orang yang solat, dia mengatakan rukuk itu bukan rukun, bukan wajib, sunat, tak sah salat dia. Itu kita dah sebut dalam pelajaran syarat-syarat sah salat. Dia mesti mengenal mana yang rukun. Kalau sekiranya tak kenal, dia menghukumkan yang rukun itu sunat, maka tak salah salatnya itu. Ya, sekarang masuk kita di muka surat 376. 376 pembahagian rukun-rukun salat. Jadi rukun salat yang 13 tadi yang kita sebut ada 4 macam bahagian, ada 4 kategori. 4 bahagian. Apa dia 4 bahagian? Yang pertama arkanu qauliyah. Arkan iaitu rukun-rukun, qauliyah iaitu yang dilafazkan, yang dibaca. Ada 5 perkara rukun, ada 5 rukun ialah rukun bacaan. Bukan perbuatan tapi bacaan. Apa dia? Yang pertama takbiratul ihram. Allahu Akbar. Yang kedua suratul Fatihah. Yang ketiga membaca tahiyat akhir, tasyahud akhir. Yang keempat membaca selawat pada Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud akhir. Dan yang kelima, salam yang pertama. Inilah dia 5 rukun qauliyah. Qauliyah itu maknanya perkataan yang kita lafazkan. Ya? Dan yang kedua, ialah arkanu fi'liyah. Jadi kalau arkanu qauliyah perkataan, mesti keluar perkataan. Tak boleh dia macam baca tapi suara tak keluar. Itu tak sah. Sebab menjadi syarat bacaan mesti makhraj huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mesti ada keluar bacaan dia. Allahu Akbar. Kalau dia suara tak keluar, macam mana kita nak tahu alif lam ke hamzah ke ba ke macam mana? Jadi sebab tu di sini kena ada keluar suara. Baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mesti ada keluar suara. Jangan baca lama-lama. Tak dengar suara. Diri dia pun tak dengar. Itu tidak sah. Itu dalam syarat rukun qauliyah mesti didengarkan suara. Pada diri dia lah sekurang-kurangnya. Bukan nak dengar pada orang lain. Kalau dia jadi imam, tak apalah dia baca kuat untuk orang lain dengar. Dan yang kedua, arkanu fi'liyah. Rukun fi'il. Fi'il tu mana perbuatan. Rukun perbuatan tu mana pergerakan badan lah. Dia ada 6 perkara. 6 rukun. Apa dia? Berdiri. Itu berdirilah. Badan kita berdiri. Kedua rokok. Ketiga i'tidal. Keempatnya sujud. Kelimanya duduk antara 2 sujud. Dan keenamnya duduk tahiyat akhir atau tasyahud akhir. 6 rukun fi'liyah. Fi'liyah tu mana perbuatan. Dan kemudian yang ketiga, kategori ketiga ialah arkanu ma'nawiyah. Apa tu maknawiyah? Maknawiyah tu maknanya benda yang tak dapat dipegang dan tak dapat dilihat.
Makna tu dari segi bahasa Melayu kita, makna dia, makna tu kita faham. Apa dia Ustaz? Rukun maknawiyah dia cuma satu je. Apa dia tu? Adalah rukun solat yang dapat dipantau dari segi rukun ada satu. Iaitu tertib. 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 Nak kata tertib ni, kita kata bacaan, tak. Dia tak baca. Nak kata tertib tu dia bergerak, dia tak bergerak. Habis tertib tu apa? Maknanya mengikut susunan. Itulah namanya tertib. Dia bukan satu benda yang boleh kita nampak, atau yang boleh kita dengar, atau yang boleh kita pegang, tapi yang kita faham. Itulah namanya maknawiyah. Itulah tertib, ya. Dan rukun yang terakhir, kategori yang terakhir ialah arkanu qalbiyah, rukun hati. Dan dia hanya satu rukun saja. Ya, rukun hati. Hati pun ada juga dia punya hukum dia. Iaitulah niat. Niat kat mana? Dalam hati. Dia bukan kat lidah, tapi dia kat hati. Bukan kat tangan, bukan kat kaki, dia kat hati. Itulah niat, ya. Jadi itu namanya rukun qalbiyah. Rukun pada hati, ya. Baiklah tuan-tuan, jadi kita dah tahu bahawa rukun solat yang 13 perkara terbagi kepada 4 kategori. Sekarang masuk kita pula pada muka surat 377. Muka surat 377, perincian rukun-rukun solat. Dia nak go secara detail lah ni. Secara detail tu apa dia? Secara detail. Pertama, rukun pertama niat. Rukun pertama niat. Jadi, pertama dalam bab niat ni tempat niat. Tempat niat. Kat mana nak niat? Tempat niat iaitu di dalam hati. Dalam hati. Jadi kat lidah kita kata aku solat. Tak pakai lagi. Itu di lidah. Dalam hati aku niat. Ni maknanya apa dalam hati kita? Aku solat fardu zuhur ke? Aku solat fardu asar ke dalam hati? Itulah nama niat. Dan sunnah untuk dilafazkan supaya lisan dapat membantu hati tatkala berniat. Jadi disunatkan dalam mazhab Syafi'i, disunatkan kita lafazkan niat. Umpamanya kita nak solat fardu asar. Kita baca dalam usalli fardal asri. Jadi bila kita nak angkat takbir, usalli fardal asri arba rakaatin makmuman lillahi ta'ala. Aku solat fardu asar. Macam mana kita boleh dapat datang tu niat tu? Sebab kita dah lafazkan kat lidah kita. Jadi lidah kita bila lafaz, dia macam rekod dia punya wording dia tu. Dan kemudian bila kita takbir, dia playback. Aku salat fardu asar. Nampak? Itu tujuan dia. Membantu niat. Jadi sunat melafazkan sebagai untuk membantu niat. Habis Ustaz, kalau kita tak lafazkan, tak baca usalli boleh? Boleh. Sebab hukumnya sunat. Apa makna sunat? Dibuat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Habis orang kata, Ustaz ni bid'ah apa? Jawapannya ulama-ulama kita ada dia punya dalil. Hadis Nabi SAW menyebutkan Nabi SAW apabila nak mengerjakan haji, Nabi SAW menjatuhkan niat dengan melafazkan dia. Nawaitul hajjah. Itu dalam hadis. Aku niat haji. Jadi Nabi SAW melafazkan niat itu sebagai satu petanda bahawa kita boleh melafazkan niat. Tapi bukan itu yang diwajibkan. Yang wajibnya dalam hati. Sebab niat tu memang asalnya dalam hati. Dan di sini ulama mazhab Syafi'i mengatakan juga bahawa kerana dia membantu sesuatu ibadat, dapat pahala. Yang mana dapat pahala itu hukumnya sunat. Sebagai contohlah, sekarang saya ni nak mengajar. Masjid semua tutup. Tak boleh mengajar kerana COVID. Nah, sekarang orang nak belajar. Maka kita pun gunakanlah alat yang kita ada sekarang ini. Dengan kita ada internet, dengan kita ada wifi, dengan kita ada handphone dia, online. Orang hadiahkan pada saya pula. Orang yang hadiahkan tu dapat pahala tak? Dapat. Sebab dia memudahkan kita untuk mengajar.
Jadi maknanya orang yang membuat mendapat pahala, hukumnya sunat. Macam juga kita mata rabun tak nampak. Jadi orang hadiahkan kita cermin mata. Bismillahirrahmanirrahim. Terang. Orang yang hadiahkan tu dapat pahala tak? Dapat. Sebab dia memberikan kita alat memudahkan kita baca Quran. Jadi maknanya bila dia dapat pahala, benda tu sunat. Kalau dia tak dapat pahala, makna tak sunat lah. Nampak tuan-tuan? Jadi orang-orang yang mengatakan ini bid'ah, itu pada perkataan mereka. Bid'ah ni tuan-tuan dan puan-puan, selalu saya dah sebutkan, tapi kita ingatkan sikit lagi. Bid'ah ialah status dia. Orang kata, Nabi mana dia buat baca usalli fardhu zuhur? Yalah, itu bid'ah, itu status. Tapi apakah semua bid'ah itu? Mana bid'ah itu terletak di hukum mana? Hukum dia ada 5. Wajib, sunat, haram, harus dan makruh. Ini hukum 5. Jadi kalau kita kata bid'ah, okey bid'ah, kita terima. Okey, tapi dia letak kat mana? Wajib ke, sunat ke, haram ke, makruh ke, harus. Itu dia punya hukum dia. Jadi kalau kita kata haram, apakah semua bid'ah tu haram? Quran yang kita pegang hari ini pun bid'ah. Sebab zaman Nabi Quran tidak ada dalam buku. Dia Quran ditulis kat batu, kat papan, dia hafal oleh orang. Tak ada dalam buku. Dibukukan ni bila? Zaman Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah radhiyallahu an. Bid'ah. Begitu juga zaman Nabi, Quran zaman Nabi itu tulisannya tak ada baris atas, baris bawah, baris depan, tak ada. Sebab orang Arab ni dia tengok saya, dia tahu baca dah. Dan tak ada titik pula. Kha, jim, tak ada titik. Macam mana nak baca? Orang Arab dia tengok sekali, dia tahu, dia boleh baca. Tapi kita, orang ajam, orang yang bukan Arab, nak baca macam mana? Kalau ada titik pun, tak ada baris pun tak tahu baca. Jadi, di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu menjadi khalifah, diletakkan yang titik dan diletakkan baris kerana pada masa tu Islam dah berkembang ke negeri-negeri yang bukan Arab dan orang tak tahu baca Quran. Jadi itu pun bid'ah juga. Jadi kalau kita macam tu, Quran kita ni pun jadi bid'ah, jadi haram. Macam mana nak buat hukum haram pula bid'ah Quran kita? Itulah dia tuan-tuan ni. Jadi bid'ah itu status. Nabi tak buat. Okey. Tapi apa hukumnya? Jadi begitulah juga dalam masalah usalli. Usalli, okey, kita kata, kamu kata bid'ah, okey, Nabi tak buat. Nah, apa dia punya hukum dia? Haram, wajib, sunat, harus. Kalau dapat pahala, namanya sunat. Itulah dia tuan-tuan ya. Baiklah. Dan agar dapat mengamalkan pendapat ulama yang mengatakan bahawa hukum melafazkannya adalah wajib. Ada setengah ulama mengatakan melafazkan usalli itu wajib. Bukanlah semua. Ada sebagian pendapat ulama. Kenapa pula? Sebab Nabi bila nak buat haji, Nabi kata nawaitul hajj. Nabi lafazkan haji. Nah, jadi setengah ulama kata wajib. Tapi ialah di sisi jamhur, majoriti ulama, dia tak wajib, cuma hukum sunat. Ya. Jadi kalau ada orang nak baca, usalli baca. Tapi janganlah mengganggu orang sebelah. Usalli. Orang sebelah terganggu. Dia ni apa ni? Usalli tak habis-habis lagi. Itu ganggulah, janganlah. Itu was-was lah, masuk setan lah tu ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Baca banyak-banyak ya. Baiklah, itu tempat niat. Mana tempat niat? Hati. Dan keduanya, waktu berniat. Bila masa kita nak berniat? Maka berkata Tuan Pengarang kita, waktu berniat iaitu sewaktu takbir bersamaan. Apabila seorang berniat sebelum atau sesudah takbir, maka hukum solatnya adalah tidak sah. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi, niat ini, masa dia, waktu dia, bersamaan dengan takbir. Takbir kita, Allahu Akbar. Kita mula dengan Allah, alif, atau hamzah. Akbar, bar itu ialah dengan ra. Antara alif dengan ra, itulah masa kita niat. Kenapa Ustaz nak kena sama-sama serentak ni? Susahlah. Jawapannya ulama-ulama Syafi'i, mazhab Syafi'i menjawab. Kalau kita niat sebelum kita angkat takbir, mana kamu belum mula salat. Jadi niat kamu luar salat. Tak boleh.
Kalau kita takbir dulu, selepas tu baru kita niat, mana takbir kamu belum lagi dalam salat. Sebab salat bermula dengan niat. Macam mana ni? Saya ulang sekali lagi. Jadi kalau kamu niat sebelum takbir, niat kamu, tapi kamu belum salat. Sebab salat itu perlu takbir. Kalaulah sekiranya kamu niat selepas takbir, Allah Akbar, kemudian baru niat. Kamu punya niat itu, kamu yang takbir itu belum masuk dalam salat kerana belum ada niat. Habis macam mana? Jadi perbuatan salat yang pertama takbir dan syarat takbir itu mesti ada niat. Jadi sebab itulah niat itu disertakan dalam takbir. Allah, aku salat fardu zuhur tunai kerana Allah bar. Itu dia tuan-tuan. Itulah dia sebabnya. Itulah pegangan ulama Syafi'i. Ya, ulama-ulama ni pun dia fikiran dia tu tajam tuan-tuan ya. Jangan kita kata orang ni susah-susahkan orang aje lah. Ini dah nak niat pun nak kena letak sama-sama tak. Jangan cakap sembarang. Kita tak tahu, kita jangan cakap. Sebab tu ulama-ulama ni dia nak buat hukum ni bukan dia nak buat hukum susahkan orang. Dia takut dia buat perkara yang salah, nanti dia akan ditanya oleh Allah depan yaumul qiyamah. Sebab tu dia berhati-hati. Tapi ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik bin Anas, Maliki lah, dan Imam Ahmad bin Hanbal, Hanbali, dan Imam Abu Hanifah, Hanafi, 3 mazhab ni mengatakan jika terdapat niat sebelum takbir, maka hukum solatnya tetap sah. Jadi sah solat kalau dia niat sebelum takbir. Tapi kalau niat dalam takbir, itu yang paling afdal. Tapi kalau niat sebelum takbir, aku salat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah, Allahu Akbar. Dia niat dulu terus dia sambung dengan takbir. Tapi jangan lama terpisah. Maka disah di sisi 3 imam ini. Cuma mazhab Syafi'i lebih berhati-hati. Kalau kita lihat nanti ke dalam perjalanan pembacaan kita, pelajaran kita dapat melihat mazhab Syafi'i ini dia lebih berhati-hati. Alhamdulillah. Imam Syafi'i kita ya. Sebab itulah Nabi sendiri telah memuji alimu Quraisy yamlu tibaqal ardi ilman. Akan lahir seorang alim daripada kalangan orang Quraisy. Orang Quraisy ini orang Arab, keturunan Nabi lah ya, yang akan memenuhi bumi, lapisan bumi ini dengan ilmu. Ini hadis dituliskan di dinding Masjid Imam Syafi'i. Kerana tak ada seorang alim yang berbangsa Quraisy yang ilmunya sampai timur ke barat, melainkan Imam Syafi'i saja. Masya Allah. Memang hebat Imam Syafi'i ini. Ilmunya sampai timur barat. Ini adalah antara kelebihan Imam Syafi'i. Kerana dia lahir, walaupun dia lahir di Gaza, tapi dia besar di Mekah. Dan dia besar di Mekah, kemudian dia mengajar di Masjidil Haram. Jadi tiap-tiap tahun orang datang Mekah untuk haji, ulama-ulama daripada timur barat semua datang dan duduk di dalam dia pengajian dia, halaqah dia. Dan mereka pun kagum dengan kepandaian, kebijaksanaan dia. Mereka bawa balik apa yang dia ajar tu, bawa balik ke tempat negeri dia pula. Sebab itulah tersebar mazhab Syafi'i seluruh dunia. Cuma banyaknya ulama ataupun orang mengikut mazhab Syafi'i sebelah Nusantara kita, sebelah timur kita, dan sebahagian daripada negeri India sebahagian selatan, di sebelah Kerala dan South India, dan demikian juga daripada sebelah kita katakan negeri Mesir, negeri Iraq ya, dan itu bahagian-bahagian sebelah timur lah, sebelah barat. Tetapi kalau negeri India secara bahagian utara, Pakistan dan sebagainya, itu banyak mazhab Hanafi. Negeri China, negeri Asia Tengah, itu banyak mazhab Hanafi ya. Dan demikian juga mazhab Maliki banyak bahagian negeri Afrika, sebab utara Afrika dan sebagainya. Itulah dia tuan-tuan ya. Jadi mazhab Syafi'i, waktu niat ialah waktu kita angkat takbir. Jadi kita tengah takbir Allah, terus kita berniat aku salat fardu zuhur umpamanya lah ya, bar, terus kita pun habislah niat kita. Itulah tuan-tuan ya. Habis ada orang susah ustaz nak masuk niat, dia dibolehkan panjang takbir tu. Nanti kita masuk bab takbir pula. Ini baru bab niat ajalah ya. Yang ketiga, dalil berniat. Ni ustaz, kita ni cakap niat tu mesti ada dalil.
Alhamdulillah ulama-ulama kita semuanya dia punya cakapan ada dalil Quran hadis. Bukan ulama kita ni buat hukum pandai-pandai. Ada orang bercakap, "Ustaz, ini kita wajib pegang mazhab tak?" Wah, wajib lah. Kalau ada tak tahu, kita wajib. Macam kita sakit. Wajib tak pergi doktor? Yalah, wajib lah. Kalau kamu tak tahu cara nak berubat, kamu sakit, pergi doktor lah. Nampak? Habis, kalau gitu zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in sebelum imam-imam ni, mazhab apa pula? Nabi tu mazhab apa pula? Pandai pula diorang cakap macam tu. Jawapan kita, ulama kita, imam-imam kita bukan mencipta, bukan reka satu perkara baru, tidak. Mereka ambil pada Quran dan hadis. Orang-orang yang sebelum ulama-ulama kita, mereka dah pandai dah. Mereka hidup zaman Nabi, mereka tahu Quran, mereka tahu hadis, mereka tahu perintah Nabi, turun-temurun dia. Tapi bila dah jauh-jauh, orang dah tak ingat. Orang dah sibuk dengan dunia. Jadi ulama-ulama ni menyusun. Dia ambil pula dari Quran hadis, ambil Quran hadis, susun bab salat, bab wudu. Kan dia senang. Ibarat kata kita nak makan, tak payah nak pergi tanam padi, tak payah nak pergi tangkap ikan kat laut, tak payah. Kau pergi kedai mama, nasi kandar satu, siap dengan demi lauk dia, dengan ikan dia, dengan nasi dia, semua dah komplit. Macam itulah. Jadi alhamdulillah kita terima kasih pada ulama-ulama kita. Jazahumullahu anna khairal jazak. Semoga Allah membalasi mereka bagi pihak kami sebaik-baik balasan. Baik, apa dalilnya yang kita kata wajib niat itu? Inilah firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah dalam menjalankan agama yang lurus. Jadi kita tak diperintah untuk beribadat pada Allah, melainkan dengan memurnikan. Memurnikan tu mengikhlaskan. Jadi ikhlas tu letak mana? Letak dalam hati. Jadi mana kita punya hati tu, niat tu kerana Allah. Itu betul. Al-Imam Bawardi dalam menjelaskan yang dimaksudkan dengan kalimah mukhlisin, iaitu mukhlisin itu yang ikhlaskan. Ikhlas di mana letak? Dalam hati. Bukan kat lidah, bukan kat tangan. Ikhlas itu letak dalam hati. Itulah jadi niat. Niat itu dalam hati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Jadi makna Nabi telah menyebutkan semua amal bergantung pada niat. Dia keluar sedekah, dapat pahala tak? Dapat, pasal niat dia kerana Allah. Dia keluar sedekah, dapat pahala? Tak dapat, kerana nak tunjukkan orang aku baik, banyak sedekah. Balik pada niat. Semua amalan bergantung pada niat. Dan manusia itu dapat apa yang dia niatkan. Apa yang dia niat itu yang dapat. Dia niat kerana Allah, dapat kerana Allah. Dia niat kerana manusia, untuk manusia lah, tak dapat apa-apa di sisi Allah. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puannya. Jadi itu dalil lah. Itu dalil wajib kita niat. Tingkatan niat. Niat dalam solat terdapat 3 tingkatan. Jadi niat dalam solat. Apa yang kita nak niat? Jadi ni kita pun kadang-kadang ada orang tu niat tu panjang sangat sampai tak boleh masuk Allah, tak masuk-masuk lagi. Apa yang kau nak niat ni? Jadi kita nak tahu apa yang kita wajib niat. Jadi di sini ada 3 tingkatan. Pertama, jika salat fardu. Kalau salat fardu macam kita lah, 5 waktu je salat fardu ni. Seperti zuhur lah kita kata. Maka wajib ada 3 perkara. Wajib ada 3 perkara. Bermaksud mengerjakan solat. Itu namanya qasad. Ya, kalau tuan-tuan nak tuliskan tanda sikit, qasad. Qasad tu maknanya maksud. Kita tujuan kita. Aku qasad. Aku qasad tu maknanya aku tujukan. Qasad. Qasad tu maknanya aku kerjakan solat atau aku solat. Kena sebut aku solat. Ya. Kalau sekira ada orang berdiri, rokok, i'tidal, tapi dia tak niat aku solat, itu exercise. Macam juga kita mandi. Kita tak niat aku mandi. Habis basah-basah badan ni, dia tak dapat pahala. Tapi sebab dia tak ada niat. Jadi qasad tu niat, ya. Aku solat.
Yang kedua, serta menentukan jenis salat. Itu nama ta'yin. Qasad, ta'yin. Ta'yin tu apa? Menentukan. Salat yang mana satu kau salat. Zuhur ke, asar ke, maghrib, ada 5 ni. Oh, aku salat zuhur umpama. Itu ta'yin, menentukan. Ya, jadi qasad, ta'yin. Itu bahasa Arab ni lah. Ini kadang-kadang setengah-setengah kitab disebutkan bahasa Arab, tapi tuan pengarang kita tak sebutkan, mungkin nak mudahkan untuk kita. Tapi baik juga kita fahamkan bahasa Arab ni kerana dia menjadikan penentu untuk kita nak baca seterusnya. Qasad, aku salat. Ta'yin, menetapkan, menentukan solat apa. Aku solat zuhur. Kemudian di sini, dan wajib pula menyebutkan fardunya. Fardunya. Itu nama ta'arrud. Ta'arrud tu maknanya solat yang mana satu. Fardu ke sunat. Jadi wajib sebut fardunya. Ya, fardu. Jadi 3 perkara yang diwajibkan kita sebut dalam kita solat fardu. Pertama, qasad. Aku solat. Itu nama qasad. Kemudian, ta'arud fardu. Aku solat fardu. Kemudian, ta'yin. Ta'yin tu menentukan yang mana satu. Fardu, zuhur. Sebab fardu ada 5. Jadi mana satu. Inilah 3 perkara yang wajib disebut dalam niat dalam waktu kita salat fardu. Allah, aku salat fardu zuhur. Pop. Dah. Dah niat dah. Senangnya. Senang. Memanglah senang. Sebab tu sini kita kena belajar. Habis ustaz kita nak sebut adaan, qadaan, kemudian kita nak sebut 4 rakaat lillahi ta'ala. Ya, itu sunat. 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 Oh, selama ni saya tak tahu, saya nak sebut. Ini kadang-kadang tuan-tuan kita kena faham pula. Belajar ni, ilmu ni, ada ilmu manfaat, ada ilmu tak manfaat. Macam mana ustaz? Ilmu manfaat, dia tak tahu, dia dapat tahu, dia buat. Aku kena buat betul-betul. Aku solat fardu zuhur. Aku solat tu satulah. Fardu zuhur. Kemudian 4 rakaat sunat, 4 rakaat tunai kerana Allah. Okey, bagus. Tapi ada orang kata, selama ni saya duk baca panjang-panjang tu tak wajib. Dia pun tak baca yang sunat lagi dah. Aku solat fardu zuhur aja. Itu namanya ilmu yang tak manfaat. Dulu kau buat kerana kau tak tahu, jadi sekarang kau dah tahu, kau tinggalkan pula. Nampak? Jangan jadi macam tu, tuan-tuan. Seboleh-bolehnya yang sunat pun kita buat. Cuma kita nak ambil yang mana satu yang wajib. Supaya kita besok-besok kalau ada orang yang baru belajar bab solat, ya, atau yang was-was, dia kalau kita ajar yang pendek je. Aku solat fardu zuhur. Itu dia tanya. Baiklah. Jadi kita dah tahu kalau sembahyang fardu, 3 perkara ni mesti ada dalam niat. Aku solat fardu zuhur. Kalau kita tak sebut fardu, kita sebut aku solat zuhur, maka dia jadi hukum sembahyang sunat. Dia tak jadi sembahyang fardu. Sembahyang fardu mesti wajib sebut fardu. Itu tuan-tuan ni dalam bab solat fardu. Yang kedua, jika solat sunat yang mempunyai waktu yang khusus, seperti solat sunat duha, solat witir, ya, dan solat kita katakan ialah solat sunat isyraq yang ada waktu yang khusus, ya. Jadi solat sunat ada waktu, atau solat sunat yang dikerjakan sebab yang khusus, seperti solat sunat gerhana matahari, gerhana bulan, maka wajib dia ada 2 perkara. Ada 2 perkara. Apa dia 2 perkara? Wajib dia ada qasad. Qasad tu aku salat. Bermaksud mengerjakan salat. Itu qasad lah. Sebab tu saya tadi sebutkan bahasa Arab dia qasad. Jadi senang kita tahu. Aku salat. Itu qasad. Ya. Dan kemudian mesti ada ta'yin. Ta'yin tu apa? Menentukan. Menentukan jenis salat. Seperti aku salat duha. Nampak? Aku salat gerhana. Aku salat witir umpamanya, ya. Jadi ini dia adalah salat yang ada waktunya. Salat sunat yang ada waktu. Apa bezanya dengan fardu? Beza dengan fardu, dia tak ada ta'arud. Tak ada apa ustaz? Tak ada sebutkan sunat.
aku salat duha. Kalau zuhur, aku salat fardu zuhur. 3. Tapi kalau salat sunatnya ada waktu, aku salat duha. Tak sebut sunat. Tak sebut sunat tak apa. Sebab dia memang sunat. Kalau tak sebut sunat pun sah. Sebut sunat, hukumnya dapat pahala ekstra. Kerana memang sunat disebutkan sunat. Nampak? Jadi begitu. Sedangkan menambah kalimat sunat 2 rakaat kerana Allah, hukumnya adalah sunat. Sunat lah kalau kita salat duha. Kita sebut usalli sunat duha rakataini mustaqbilal qibla adaan lillahi ta'ala. Aku niat salat sunat duha 2 rakaat menghadap kiblat kerana Allah. Ini tambahan-tambahan ni sunat. Buat baguslah. Tak buat taklah rosak kita punya niat. Betul lah. Aku salat duha. Ya, qasad dan ta'yin. Ya, ta'yin tu mana menentukan, ya, salat duha. Itu salat sunat yang ada waktu. Yang ketiga, di muka surat 379, jika salat sunat mutlak. Apa tu mutlak? Iaitu salat sunat yang tidak mempunyai sebab yang khusus atau waktu yang khusus. Dia tak ada waktu. Ya. Macam kita nak sembahyang sunat tahiyatul masjid, sembahyang sunat wudu. Dia tak ada waktu, ya. Bila-bila masa boleh. Ataupun tak ada sebab yang khusus. Tak ada sebab yang khusus mana tak ada sebab apa-apa. Itu muka surat 379, ya. Macam kita sekarang tengah duduk-duduk wirid. Aku ni duduk-duduk, aku nak sembahyang sunat lah. Sembahyang sunat apa? Tak ada, saja sembahyang sunat aja. Allahu Akbar, aku sembahyang sunat. Macam tu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ni seorang ulama kita, ya. Beliau ini punya rajin sembahyang sunat mutlak. Satu hari 200 rakaat. Masya Allah. 200 rakaat. Masya Allah. Ini sebelum dia diseksa oleh khalifah dengan sebab satu masalah yang berselisih pendapat dengan khalifah. Setelah dia diseksa, dirotan dan di penjara, kemudian dia dibebaskan, badan pun dah tak kuat. Jadi daripada 200, setiap hari dia kerjakan solat sunat mutlak 50 rakaat. 50 rakaat dah kena seksa, badan dah tak kuat. 50 rakaat. Kita badan sihat-sihat segah nak sembahyang sunat qabliyah ba'diyah pun malas. Allah. Malulah kita. Inilah beza orang yang hati dia sudah kepada Allah dengan orang yang hati macam kita lah lalai Allah. Sebab tu kita ni banyak kelemahan kita, kekurangan kita jauh dibandingkan ulama-ulama. Memang mereka ni orang pilihan Allah lah, ya. Jadi macam tu lah dia. Sembahyang sunat mutlak. Mutlak ni tak ada kena-mengena. Bukan aku sembahyang sunat fardu, qabliyah, ba'diyah, bukan duha, bukan witir. Tak ada. Aku saja nak tambah-tambah sembahyang sunat. Yang itu lain kira lagi. Yang qabliyah, ba'diyah, duha, witir itu lain lagi. Ini sembahyang semata-mata sembahyang je. Tak ada apa nak buat, aku sembahyang lah. Itulah namanya salat mutlak. Jadi salat sunat mutlak ini, apakah yang wajib dia niat? Jadi kata Tuan Pengarang kita, jika salat sunat mutlak iaitu salat sunat yang tidak mempunyai sebab yang khusus atau waktu yang khusus, maka wajib bermaksud mengerjakan salat sahaja. Maknanya wajib qasad saja. Aku salat. Aku salat. Ustaz tak sebut sunat, tak payah sebut sunat. Aku salat. Cukup. Kemudian terjemahan dalam bahasa kita di sini disebut aku salli, aku niat salat. Ustaz, ni disebut niat lah Ustaz. Aku niat salat. Jawapan dia sebenarnya seluruh praktikal tu, itu dah kira niat lah tu. Cuma kita nak tambah aku niat salat bolehlah. Tapi kalau kita tak sebut aku niat, aku salat, memang itulah niat. Sebab niat tu apa? Perkataan keazaman, kesungguhan di dalam hati. Itu namanya niat. Ya. Jadi aku salat fardu zuhur. Ustaz tak sebut aku niat salat fardu. Tak sebut niat ke? Tak payah, sebab niat tu ialah benda yang dalam hati. Allah, aku salat fardu zuhur. Itulah tu niat tu. Itu dah tuan-tuan.
Habis ustaz ni dalam kitab kita sebut niat. Boleh. Nak tambah pun. Aku niat solat fardu zuhur. Tak apa. Boleh. Ya. Jadi perkataan niat yang disebut oleh tuan pengarang kita di dalam buku kita ni sebagai untuk nak jelaskan. Kalaulah orang tu baca tanpa guru, at least dia faham juga. Tapi kalau tuan-tuan berguru macam sekarang kita ni ada belajar, ni saya terangkan, jadi tuan-tuan, oh, ini niat ini maknanya tambahan. Kalau tak baca niat, tak sebutkan perkataan NIAT niat, aku solat fardu zuhur pun cukup. Macam tu lah. Baik. Sedangkan menambah kalimat sunat 2 rakaat kerana Allah, maka hukumnya adalah sunat. Jadi kita sembahyang sunat tak wajib sebut sunat. Sembahyang sunat lah. Sembahyang sunat ni ada waktu, sembahyang sunat tak ada waktu, tak wajib sebut sunat. Kalau sebut sunat, tambahan pahala. Kalau sebut 2 rakaat, tambah pahala. Tak sebut 2 rakaat pun boleh. Ya. Sembahyang fardu zuhur, tak sebut 4 rakaat pun boleh. Ya. Tapi kalau kita sebut, dapat pahala ekstra. Jadi sekarang kita dah faham niat kita tu apa yang kita nak isi. Kalau salat fardu, 3 perkara. Qasad, aku niat. Aku solat. Kemudian ta'arud tu fardu. Sebut fardu ni wajib. Dan ta'yin tu makna menentukan zuhur. Sebab fardu ni ada 5, yang mana 1. Tapi kalau sembahyang sunat, tak wajib sebut sunat. Kalau sekira sembahyang sunat tu ada waktu, semua sebut waktu dia. Aku solat, itu qasad. Duha, aku solat duha. Cukup lah tu. Dan kalau solat sunat mutlak yang tak ada waktu, yang tak ada sebab khusus, kita cuma perlu qasad saja. Aku solat. Sudah. Aku solat. Allahu Akbar, aku solat. Berapa rakaat? Nak buat 2 rakaat? Buatlah 2 rakaat. Macam itulah. Masya Allah, ya. Jadi mudah, tuan-tuan, ya. Sebab tu orang kata kalau tahu sembahyang, tak payah sembahyang. Tak payah sembahyang. Bukan tak payah sembahyang, tak sembahyang. Tak sembahyang tu jadi setan. Tapi taklah susah nak sembahyang. Itulah dia, tuan-tuan, ya. Baiklah, kemudian masuk kita pada faedah yang pertama. Allahu'alam. Masa kita ni cemburu sangatlah. Kalau boleh jam tu betul kita tahankan sikit, ya. Tapi apa nak buat, kita ni dah tertakluk pada waktu. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, manusia tu dalam kerugian. Apa kita nak buat? Dalam kerugian tu kalau dia sia-siakan masa. Tapi kita dalam ibadat ni, kita belajar ni, ilmu ni ibadat, ya. Belajar satu bab, kata Nabi, belajar satu bab ilmu lebih besar pahalanya, lebih baik daripada ibadat 100 rakaat sunat. Nampak? Sembahyang sunat 100 rakaat tu 1 jam tak habis tu. Tapi kita belajar satu bab. Ni satu bab niat. Ini pun tak habis lagi ni. InsyaAllah, mudah-mudahan dapat kita manfaat, insyaAllah. Ya tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang derma untuk mangsa gempa dan banjir. Alhamdulillah. Ya, derma tuan-tuan dan puan-puan, saya dah mula salurkan pada di Indonesia, di Sulawesi, di tempat gempa bumi dan juga di Banjarmasin dan juga di Malaysia juga. Akan saya masukkan nanti tempat-tempat yang di mana terkena dengan musibah yang kita telah menghulurkan bantuan dalam saya punya channel Telegram, insya-Allah. Mereka yang nak meneruskan bantuan pun boleh, terima kasih. Dan demikian juga saya ucap terima kasih mereka yang nak membantu membangunkan rasa yang sedang kita bantu untuk bangunkan, dan juga untuk fakir miskin, ya. Fakir miskin ni antaranya mereka tu dari Kemoja, ada di tempat lain. Di Mekah pun banyak orang susah sekarang ni, ya, di mana tak ada jemaah-jemaah, mereka pun tak ada pendapatan, kira-kira dalam kesusahan yang amat sangat. Banyak orang susah sekarang, tuan-tuan, ya. Terima kasihlah kepada mereka yang derma. Kita memberi makan pada orang tu dapat pahala banyak, insya-Allah, ya. Dan demikian juga saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang derma untuk anak yatim, dan juga untuk buatkan perigi, dan untuk buatkan masjid, ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazak. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, itu sajalah untuk kita pada petang ini, insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi jangan jangan lupa, marilah sama-sama kita bacakan Fatihah, ya, di mana pada hari ini ada kematian salah seorang daripada orang yang kita selalu doakan juga dalam kita punya doa-doa, iaitu almarhumah Hajar Rubiah binti Muhammad Ali, ya. Dia adalah ibu kepada pegawai saya
dan baru kembali ke rahmatullah, dan petang tadi barulah dikebumikan, ya. Jadi mudah-mudahan Allah terima roh dia, ampunkan dosanya dan mengampunkan dan meninggikan darjatnya, dikumpulkan rohnya bersama arwah yang soleh insya-Allah. Dan demikian juga kita bacakan Fatihah, semoga Allah SWT merahmati seorang ulama yang telah banyak jasa di Indonesia, iaitu Syekh Ali Jabir, dan juga beberapa ulama yang baru-baru ini meninggal. Tiap-tiap hari kita dengar berita kematian, tuan-tuan. Kita pun rasa sedih, entah kita pula besok orang. Kita hari ini kita bacakan Fatihah, besok orang Fatihahkan untuk kita lah. Amin insya-Allah. Dan demikian juga kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan Allah ringankan sakit orang yang sedang sakit, khususnya abang saya Seni Abdullah bin Harun, Hamid Damiti Mahmud, dan juga Haji Muhammad Marikan bin Yaqub, ya. Andai kata kalau Allah nak ambil roh mereka, ambillah dalam husnul khatimah. Dan demikian juga kepada mereka yang sedang sakit yang lain-lain, semoga Allah Ta'ala berikan mereka sihat walafiat. Semua kita yang dalam mengikuti pengajian ini, kalau ada yang sakit, dan keluarga family kita yang sakit, semoga Allah ringankan mereka. Dan semoga Allah ringankan para mangsa-mangsa gempa bumi dan banjirnya di Indonesia, yang di Malaysia, ya. Dan semoga Allah ringankan juga bebanan yang dihadapi oleh umat Islam yang tertindas, yang dizalimi di mana-mana di muka bumi ini, dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan mari kita bacakan Fatihah juga kepada tuan pengarang kita, iaitu Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit. Semoga Allah panjangkan umur mereka berdua dalam sihat walafiat dan lindungi daripada segala perkara yang tak diingini. Dan semoga Allah Ta'ala memberkatkan mereka dan juga semua para alim-alim ulama kita, berkhusus Imam Syafi'i rahimahullah Ta'ala. Semoga Allah tinggikan darjat-darjat mereka dan merahmati roh mereka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, siapa yang ada kelapangan, malam ini ada pengajian di Masjid Maidin Singapura lepas maghrib jam 7.45 malam, kitab Sirah Salikin, dan lepas Isya insya-Allah jam 9 malam di Masjid Kasim pengajian kitab Syekh Abdul Qadir Jalani. Ya tuan-tuan dan puan-puan, mari sama kita berdiri untuk kita memberi salam pada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. فاطربوا يا أهل المثاني
السلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا واهدنا نهج سبيلي مرحبا كي به نصعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sekian saja wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.